Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan, kita hari ini hari Sabtu kita akan sambung siri pengajian kitab akidah kita, kitab paku iman kita. Kita hari ini insyaAllah tajuk baru, walaupun masih dalam tajuk rukun yang ke-5. Rukun iman yang kelima iaitu percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul. Bagaimana cara ataupun proses kita beriman ataupun kita percaya kepada segala Rasul dan Nabi-Nabi. Kita akan bincang hari ini spesifik kepada cara beriman kepada para Nabi dan Rasul secara detail, secara tafsil, iaitu kita beriman kepada ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Nabi dan pada Rasul. Kita akan bincang hari ini lebih secara spesifiknya Rasul-Rasul yang dilantik ataupun diutuskan oleh Allah Ta'ala. Yang kita bincang sebelum daripada ni iaitu 25 Rasul ataupun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang wajib kita percaya secara tafsil, secara perinci. Secara perinci ataupun secara tafsil tentang sifat ataupun tentang ciri yang ada pada segala Rasul dan juga yang ada pada segala Nabi. Kita akan bincang tuan-puan, ada 9 ciri yang wajib, 4 yang mustahil ada 4, ataupun yang istihalah ada 4, yang harus ada 1, 4, 4, 1. Kesemuanya ialah 9 ciri yang mesti kita pegang, yang mesti kita faham, yang mesti kita tahu untuk kita percaya dalam hati kita berkaitan dengan ciri kesempurnaan yang ada pada Rasul, berkaitan dengan ciri kesempurnaan yang ada pada Nabi dan Rasul-Rasul. Baik, sebelum daripada ni kita dah bincang cara beriman kepada Nabi dan Rasul secara umum. Kita beriman kepada Nabi dan Rasul secara umumnya. Nabi ini Allah Ta'ala utuskan. Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul ini sangat banyak. Ini secara umum sangat banyak. Tetapi kita, yang menjadi kewajipan kepada kita untuk beriman secara tafsil hanya 25 Nabi dan Rasul sahaja. Jadi hari ini kita nak bincang secara beriman secara detail, beriman secara spesifik berkaitan dengan ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Nabi dan juga pada Rasul yang diutuskan, iaitu 9 ataupun 4 yang wajib, 5, 4 yang istihalah dan 1 yang harus. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, muka surat 26. Kita muka surat 26. 26 di perenggan yang atas sekali. Baris yang ke-6 dari atas, iaitu wajib bagi dan wajib atas kita i'tiqad. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad. Wajib atas kita i'tiqad. Ini wajib syar'i. Kita boleh tahu dia punya tanda yang kata wajib syar'i, bukan wajib akal. Kerana kita tahu tanda dia ialah ala, wajib atas. Ala tu dia panggil ala lil madarrah. Dan wajib atas kita i'tiqad. Allah Ta'ala paksa kita, tu dia panggil atas, ala lil madarrah. Allah Ta'ala paksa kita supaya kita i'tiqad, kita pegang dan hati kita. Ini kewajipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa kita supaya kita i'tiqad, kita pegang dalam hati kita berkaitan dengan ciri yang ada pada Nabi.
dan wajib bagi. Wajib atas itu wajib syar'i, merujuk kepada kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tekan atas kita. Allah Taala paksa setiap mukallaf supaya beriman, supaya i'tiqad, pegang dalam hati dia berkaitan dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi. Wajib bagi segala Nabi. Ini merujuk kepada wajib akal. Apabila wajib akal, wajib bagi, kita dah keluar rumus, kita dah belajar rumus. Rumus itu lahir daripada makna. Makna wajib. Jadi wajib ini, dia merujuk kepada makna wajib ataupun merujuk kepada rumus yang kita dah belajar sebelum daripada ni. Rumus ukur akal. Wajib bagi dengan makna mesti. Ada ataupun mesti sungguh. Bagi Nabi, mesti. Itu wajib. Mesti dengan makna apa tuan-tuan? Mesti ni akal kita memutuskan. Itu dipanggil wajib. Akal memutuskan, akal decide mesti ada bagi Nabi. Apa makna mesti? Mesti ni dengan makna apa? Dengan makna tetap. Itu dipanggil mesti ada bagi Nabi. Mesti sungguh bagi Nabi. Mempunyai ciri, mempunyai 9 ciri bagi Nabi. Jadi akal kita membuat keputusan. Mesti. Apa makna mesti? Mesti ni dipanggil tetap. Apa makna tetap? Tidak berubah. Itu makna tetap. Tidak berubah. Tidak berganjak. Itulah keputusan akal kita buat. Mesti Nabi berciri benar. Walau apapun berlaku, kita tetap pegang dan hati kita. Nabi mempunyai ciri yang pertamanya ialah benar. Kita akan bincang apa maksud benar. Jadi apa kita nak hukum ciri benar yang ada pada Nabi? Mesti ada bagi Nabi ciri yang bernama sidik ataupun ciri yang bernama benar ataupun sifat yang bernama benar. Itu makna wajib. Wajib bagi, yani mesti ada bagi segala Nabi. Mesti sungguh bagi segala Nabi dan Rasul-Rasul itu sidqun. Sidik tu sifat. Adapun mesti wajib bagi mesti tu dia panggil hukum. Sidik ni dia panggil muta'alaq. Dia panggil benda. Sidik tu dia panggil benda yang kita yang kita hukumkan. Wajib bagi. Jadi ciri dia sidik. Wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul itu sidik. Apa makna sidik? Erti sidik. Kerana sidik itu bahasa Arab. Sidqun. Apa dia sidqun? Artinya benar. Sidik itu ialah benar. Apa makna benar? Di sini dia tak sebut. Yang kata benar ni apa dia? Yang kata Nabi mempunyai ciri yang benar. Apa dia benar? Benar ni segala perkataan Nabi. Segala perkataan Nabi. Sama ada suruhan ataupun larangan. Dan segala perbuatan Nabi menepati dengan realiti yang sebenar. Itu dipanggil benar. Percakapan Nabi. Sama ada percakapan Nabi ini dalam bentuk suruhan. Ataupun perkataan Nabi dalam bentuk larangan. Cegah. Larangan. Nabi melarang. Nabi menyuruh. Dan perbuatan Nabi. Perkataan Nabi dan perbuatan Nabi menepati realiti yang sebenar. Sebab itulah kata ulama, Nabi ni dia benar. Dan benar Nabi ni, betul Nabi ni, lurus Nabi ni, meliputi hati dia, perkataan dia dan perbuatan dia sama. Perbuatan dia sama dengan perkataan dia dan sama juga dengan apa dia tuan-puan? Dengan hati dia. Apa yang ada dalam hati Nabi, Nabi ungkapkan dengan perkataan. Dan Nabi terjemahkan dengan perbuatan. Itulah dia benar yang ada pada Nabi. Dia tidak hipokrit. Nabi tidak ada sifat kepura-puraan. Nabi tidak ada ciri hipokrit. Apa yang dia buat tak sama dengan ada dalam hati dia. Tidak. Nabi ni apa lahirnya perkataan Nabi. Dan diterjemahkan dengan perbuatan Nabi. Sama dengan apa yang ada dalam hati Nabi. Itulah benar Nabi. Benar dari sudut hatinya, benar dari sudut perkataannya, benar dari sudut perbuatan Nabi. Baik, settle.
dan mustahil. Mustahilnya Nabi. Benda yang tidak layak pada Nabi ni apa dia? Dusta. Pembohong. Ini kena ingat. Pembohong, dusta, orang kata pelawak. Pelawak tu Kelantan. Bohong, dusta, penipu, tambah satu lagi, pelawak, Kelantan pelawak. Maka tidak ada ciri tersebut pada Nabi. Maksudnya, apa yang Nabi buat tak sama dengan realiti yang sebenar. Maka itu tidak ada pada Nabi, walaupun dalam bentuk yang bergurau senda, Nabi tidak akan bergurau senda yang mengandungi pembohongan di dalamnya walaupun sedikit. Itu bukan Nabi. Itu kita yang banyak. Kita melawak ni, maksud kita melawak ni, dia akan bercampur dengan dusta, akan bercampur dengan unsur-unsur menipu. Kita kena masuk juga melawak kita ini, kena masuk juga benda yang tak betul. Maka dia panggil benda yang tak betul itu adalah dusta, menipu. Apa dia dusta, tuan-puan? Dusta ini al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Ikhbar, memberitahu sesuatu, yukhaliful waqi', bima yukhaliful waqi', yang menyalahi dengan realiti yang sebenar. Itu dipanggil dusta. Benda yang kita buat tidak sama dengan realiti yang sebenar. Benda yang kita ucapkan tak sama dengan realiti yang sebenar. Itulah dia dipanggil dusta, dipanggil kadzab, dipanggil menipu ataupun penipu. Maka menipu ataupun penipu ini ataupun dusta ini, dia merupakan satu sifat kelekehan yang tidak layak bagi Nabi. Satu sifat yang kelekehan yang mustahil, yang tidak layak bagi Nabi dan juga Rasul-Rasul. Kenapa, tuan-puan? Mustahil itu dusta, istihalah itu ialah tak dusta. Tak dusta itu ciri Nabi. Apa makna Nabi benar? Nabi bersifat dengan tak dusta. Itu ciri Nabi. Adapun mustahilnya ialah dusta. Dusta itu tidak layak bagi Nabi. Tetapi yang sifat Nabi ialah tak dusta. Tak dusta ini istihalah. Tuan-puan, pertama ialah sidik. Sidik itu ataupun kita panggil benar. Nabi ini mesti berciri, bersifat dengan sifat benar yang ada pada Nabi. Yang keduanya, Nabi ini istihalah. Apa dia istihalah? Tak, ciri tak yang ada pada Nabi. Tak dusta itu merupakan ciri yang ada pada Nabi. Nak menyatakan makna dusta itu, makna benar itu, apa dia benar? Tak dusta. Tak dusta itu nak menzahirkan makna benar yang ada pada Nabi kita ataupun para Nabi-Nabi dan para Rasul yang lain. Benar. Baik, serta tuan-puan dua. Satunya benar, mesti Nabi benar. Yang kedua, mesti Nabi tak dusta. Dah dua ciri. Ciri wujub dan ciri istihalatu mustahilun. Yang kedua, pertamanya ciri wujubun wajibun. Yang keduanya lah ciri mustahilun ataupun dipanggil istihalatun mustahilun, iaitu tak dusta. Beza, tuan-puan. Dusta dengan tak dusta beza. Dusta itu mustahil. Kadzab itu mustahil. Itu tidak layak bagi Nabi. Nabi tidak dusta. Walaupun Nabi melawak, Nabi tidak dusta. Walaupun Nabi Nabi kita panggil apa? Melawak ni kita panggil bergurau. Walaupun Nabi bergurau senda, Nabi tidak akan menyulangi, Nabi tidak akan ada unsur-unsur dan mengandungi perkataan dusta yang ada di dalam gurau senda Nabi. Tidak. Kenapa? Kerana Nabi ni dia bersifat dengan benar dan tak dusta. Dua tu sifat Nabi. Nabi dia benar, perkataan dia benar, perbuatan dia benar, dan hati dia juga benar. Apa dia benar? Tak dusta, itu ciri yang ada pada Nabi. Baik, serta contoh pula. Apabila kita dah tahu, tuan-puan, ini i'tiqad yang jelas, ini pegangan yang jelas, pegangan yang asas, yang menjadi teras kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ciri kesempurnaan Nabi banyak. Ciri kesempurnaan ada pada Nabi bukan 9 saja, tetapi 9 ini yang lebih spesifik, yang wajib kita tahu secara spesifik, secara tafsil, secara detail.
Bukan makna Nabi kita ni ciri kesempurnaannya hanyalah ada 9. Tidak. Tetapi 9 ini ciri yang mesti kita tahu secara detail, secara tafsil. Adapun ciri kesempurnaan lain, itu tidak wajib. Tidak wajib kita mengetahui secara detail. Tak wajib kita tahu secara detail. Baik, kian kita panggil tuan-puan, 9 ciri Nabi dan ciri Rasul yang wajib kita tahu secara detail. Inilah dia panggil 9 teras ciri yang ada pada Nabi. Untuk kita kenal Nabi kita, kita kenal melalui info yang ada pada Nabi. Info apa yang kita nak cari tuan-puan, kita nak gali, yang kita nak cari ni, iaitu info berkaitan dengan ciri yang Nabi kita ada, karakter Nabi kita ada. Sifat yang Nabi kita ada ni sifat teras dia. Sifat orang panggil sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan yang ada pada Nabi yang menjadi teras, iaitu 9. Adapun ciri kesempurnaan lain banyak yang kita belajar dari sudut ciri lemah lembutnya Nabi, ciri pemaafnya Nabi. Itu banyak ciri-ciri kesempurnaan yang lain. Tapi kita nak belajar ni teras. Baik, kita ada 2 teras tuan-puan. Pertamanya, ciri pertamanya ialah benar. Nabi kita benar. Kita dah tahu apa makna benar. Dan yang kedua tuan-puan, mustahil, benda tidak ada pada Nabi ini ialah dusta. Istihalah itu apa dia tuan-puan? Tak dusta, itu ciri Nabi. Ingat, Nabi dia benar, dia tak dusta, itu merupakan ciri yang ada pada dia. Sebab itulah dia tidak sekali-kali dusta, kerana tak dusta itu adalah ciri dia. Ataupun kita panggil benar. Baik, setup. Kita tengok contoh. Kita dah tahu teras ini. Baik, kita nak relate dengan isu. Dan jadi kafir. Ini berkaitan dengan isu. Apabila kita dah tahu teras, ciri asas yang ada pada Nabi, maka kita nak relatekan dengan isu yang orang panggil, yang menjadi perdebatan umum. Mana dia? Iaitu isu yang mengatakan Nabi Ibrahim AS berdusta. Mana dia? Dan jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim alaihimussalatu berdusta. Mana dusta dia? Ada 2-3 isu yang ada dalam Quran. Ini yang pertama. Ini kata Nabi Ibrahim, aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil. Ini jawab Nabi Ibrahim ketika mana berlakunya majlis keraian. Semua penduduk kampungnya keluar ke pesta keraian, maka seorang saja yang tidak keluar ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia kawan-kawan diajak tak nak keluar ke pesta yang dilakukan oleh Namrud. Dan Nabi Ibrahim dia tak nak keluar. Dan dia mengambil peluang dan kesempatan orang ketika orang tidak ada. Maka apa yang dia lakukan? Dia merotohkan berhala. Berhala-berhala kecil semua dia runtuhkan. Kemudian dia letak kapak besar di berhala yang besar. Apabila baliklah daripada keramaian, majlis-majlis keraian, maka terkejutlah gen Namrud. Apabila melihat berhala, patun-patun berhala mereka dipecahkan. Yang tinggal yang tak dipecahkan ialah berhala yang besar. Dan ada berhala disangkut di tengkok berhala besar itu ialah apa dia yang Nabi Ibrahim kita buat? Iaitu diletakkan kapak di berhala besar. Apabila ditanya kepada Nabi Ibrahim AS, kerana ada orang yang tahu, ada orang yang dapat info bahawa ada seorang pemuda yang tidak keluar ke pesta keraian, iaitu yang bernama Ibrahim. Maka kita tanya dia. Lalu Nabi Ibrahim AS apabila orang tanya dia, wahai Ibrahim, adakah kamu yang meruntuhkan berhala? Adakah kamu yang memecahkan berhala-berhala kecil? Yang tinggal hanyalah berhala besar sahaja? Maka Nabi Ibrahim kata, dia tidak memecahkan berhala-berhala. Dia kata, kalau kamu nak tahu, mu tanyalah, dia kata berhala hak besar tu. Ini panjanglah dialog dia tuan-puan, kita nak ringkaskan, kita nak ambil intipati dan poin saja. Maka ada orang mengatakan jawapan Nabi Ibrahim AS itu berbohong. Kerana Nabi Ibrahim tak mengaku dia yang pecahkan. Bahkan Nabi Ibrahim suruh tanya berhala besar. Dah kamu nak tahu siapa yang pecahkan, mu tanya berhala besar. Lalu puak dia kata, takkanlah Ibrahim nak tanya berhala mana dia boleh bercakap. Lalu Ibrahim kata, dah tahu tak boleh bercakap, kenapa kamu duk sembah? Inilah dialog
sehingga mereka tidak boleh berhujah dengan Nabi Ibrahim, mati hujah dengan Nabi Ibrahim. Ini antara kepintaran Nabi Ibrahim. Dia nak memerangkap puak Namrud ini daripada menyembah berhala. Supaya puak ni mengakui kelemahan berhala, patun berhala tidak boleh memberi apapun kepada mereka. Walaupun mereka kalah berhujah dengan Nabi Ibrahim, tetap mereka tidak mengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu satu, tuan-puan. Ada satu lagi isu yang Nabi Ibrahim dikatakan Nabi Ibrahim menipu, yang kita nak jawab hujah dengan ilmu usuluddin, macam mana cara dia. Ada satu peristiwa yang Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah. Siti Sarah, tuan-puan, sebelum Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar, isteri nombor 2 dia. Apabila Nabi Ibrahim melalui, ini saya ringkaskan cerita, tuan-puan. Apabila Nabi Ibrahim melalui sempadan negeri Mesir, dan ketika itu raja negara itu seorang raja yang zalim, dan dia akan menangkap mana-mana perempuan cantik untuk dijadikan gundik, dijadikan perempuan istana mereka. Lalu apabila hulu balan yang berada di border, di sempadan ini, ketika mana Nabi Ibrahim AS bersama Siti Sarah, isteri dia, lalu maka ditahan oleh hulu balan mereka ini. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, lalu ditanya, hulu balan mereka ini tanya siapa yang berada di sisi Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudara aku. Sedangkan itu bukan saudara dia, itu adalah isteri dia, Siti Sarah. Kenapa Nabi Ibrahim jawab saudara? Kerana raja yang zalim ini, dia akan menangkap perempuan-perempuan yang cantik, sama ada anak dara ataupun sebagainya, melainkan dia yang dia tak akan tangkap ialah isteri ataupun adik-beradik. Sebab itulah apabila Nabi Ibrahim jawab ini saudaraku, untuk mengelakkan daripada ditangkap oleh huru bahalan untuk bawa ke raja yang zalim untuk dijadikan gundik di istana, maka Nabi Ibrahim jawab, ini saudara aku. Dia tak kata ini isteri dia, tidak. Adakah Nabi Ibrahim berbohong? Ini isu yang kita nak bahas, tuan-puan. Jawab dia, Nabi Ibrahim sama dengan Nabi kita. Ciri yang ada pada dia benar. Apa yang mulut ucap, dia tidak akan mengandungi perkataan dusta. Walaupun dia menggunakan bahasa umumnya, ini saudara aku, adakah itu pembohong, dusta? Tidak. Nabi Ibrahim tidak berbohong, tetapi dia menggunakan bahasa tauriyah. Ini bahasa tingginya, bahasa yang digunakan oleh Nabi. Tingginya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Sastra yang tinggi, adab yang tinggi, yang tak boleh kita faham secara zahir. Sebab itu kena ada ilmu usuluddin. Kena ada ilmu balaghah, bayan, badi' ma'ani, untuk memahami Quran dan hadis. Kita tak mampu faham, melainkan kita kena refer kepada pandangan para ulama kita bagaimana menafsirkan ayat ini. Maka ulama kita menyatakan Nabi Ibrahim AS tidak berbohong, kerana karakter dia ataupun ciri dia mesti benar, mesti tak dusta, mesti tak berbohong, mesti tak menipu. Tak menipu itu karakter dia, tak berbohong itu ciri dia. Tak dusta itu adalah ciri yang ada pada Nabi Ibrahim, bukan saja pada Nabi kita. Maka bahasa ini, tuan-puan, digunakan, dipanggil bahasa tauriyah. Bahasa mempunyai, dia nak kepada makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Saudara ini, tuan-puan, ada dua makna. Makna yang qarib, makna yang dekat, ialah saudara ini merujuk kepada saudara kandung kita, ataupun merujuk kepada apa, tuan-puan? Merujuk kepada adik-beradik kita. Bukan itu yang diingini yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi saudara ini dia nak kepada makna yang ba'id, makna yang jauh, iaitu saudara seagama dengan aku. Semua umat Islam itu dianggap bersaudara. Saudara apa, tuan-puan? Saudara seakidah dengan kita, saudara seagama dengan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim untuk mengelakkan isteri dia, Siti Sarah, daripada ditangkap oleh hulu balan raja yang zalim. Tetapi walaupun dia menjawab jawapan begitu, tetap Siti Sarah ditangkap oleh hulu balan, dihantar ke istana raja. Ringkas cerita, dipanjang cerita, tuan-puan. Ringkas cerita, apabila dibawa ke raja, kerana Siti Sarah ni cantik, apabila bawa ke raja,
masuk dalam bilik raja, raja tak mampu untuk untuk menyentuh Siti Sarah. Dan mengikut satu riwayat tuan-puan, ni dalam tafsir panjanglah, Allah Ta'ala selamatkan Siti Sarah ni daripada raja yang zalim. Apabila raja nak sentuh saja, tangan dia akan jadi keras, kaku. Tak boleh sentuh Siti Sarah. Allah selamatkan. Apabila nak sentuh Siti Sarah, dia dekat dengan Siti Sarah, nak sentuh Siti Sarah, menyebabkan dia akan kaku, akan keras. Tangan dia akan keras. Dan Allah viewkan kepada Nabi Ibrahim. Dia boleh melihat. Nak bagi Allah Ta'ala nak jaga hati Nabi Ibrahim supaya tak keluh kesah, supaya tenang Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim boleh nampak, Allah viewkan, boleh nampak apa yang berlaku kepada isterinya. Isterinya selamat, Nabi Ibrahim AS tahu. Kenapa? Allah viewkan dia. Allah gambarkan kepada Nabi Ibrahim apa yang berlaku di dalam istana itu. Isterinya selamat, tidak boleh diapa-apakan oleh raja yang zalim, sehinggalah keputusan raja yang zalim minta supaya hulu balang dihantar balik. Perempuan apa ni, dia kata pelik bin ajaib. Nak pegang, nak masuk dekat pun tak boleh. Nak pegang lagi tak boleh. Allah selamatkan Siti Sarah, sehinggalah mengikut riwayat mengatakan bahawa raja itu menghadiahkan Siti Hajar untuk menemani Siti Sarah pulang balik bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Itulah akhir cerita. Siti Hajar itu menjadi isteri Nabi Ibrahim AS. Baik, settle tuan-puan. Maka barang siapa yang i'tiqad berkata ataupun i'tiqad Nabi Ibrahim berdusta. Dusta ni maksud dia ikhbaru bima yukhaliful waqi', memberitahu suatu perkara yang tidak menepati waqi'. Nabi Ibrahim cerita ini, saudaraku ni tidak sebenar, dia realiti sebenar. Realiti yang sebenar, Siti Sarah itu isteri dia. Tiba-tiba dia cerita ini saudara dia. Maka menyalahi. Itu sebenarnya menyalahi pada zahir sahaja. Tetapi pada hakikat tidak menyalahi. Hakikat Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nabi Ibrahim nak menceritakan saudara seagama. Inilah kita perlu faham perkataan Quran dan perkataan Nabi. Dan wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul itu amanah. Baik tuan-puan, ciri yang kedua. Kita nak baca dua saja hari ini. Dia ada 4 semua. Kita baca 2. Pertamanya benar, sidib. Yang keduanya amanah. Baik, kita tengok amanah. Dan kita tengok contoh. Dia banyak contoh. Dia panggil apa? Isu, perbahasan isu dia lebih amanah ni. Sehingga isu-isu praktikal dengan kita, iaitu Nabi Adam melakukan dosa. Yang itu bahaya tuan-puan. Kita kena belajar ilmu usuluddin baru kita boleh baca tafsir. Itu kaitan yang sangat bagus untuk kita tahu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nombor 2 ataupun ciri yang kedua. Ciri benar kita dah faham. Jadi apabila bertemu dengan ayat-ayat yang zahir yang menyatakan Nabi berbohong, kita kena takwil ayat itu. Bukan kita takwil sendiri, kita kena refer kepada pandangan ulama yang mentakwilkan apa maksud ayat yang digunakan oleh Nabi. Kenapa? Kerana kita dah pegang dalam hati kita, mesti Nabi ini bercakap benar. Nabi tidak akan berdusta. Baik, amanah ni pula kita nak tahu apa makna amanah. Kita nak tahu makna dia tuan-puan. Jangan kita tahu sekadar bahasa saja. Amanah itu apa dia? Amanah. Kita tak tahu apa makna amanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad. Sama. Wajib atas kita pegang. Wajib atas kita berpegang secara jazam, secara tetap, tidak berganjak dalam hati kita. Tu makna pegang dalam hati secara jazam, tu makna iman. Pegang dalam hati kita secara putus, secara tetap, tak berganjak walau apapun, walau apapun berlaku, walau apapun orang kata. Itulah dia orang panggil iman. Iman ni dia kena pegang yang betul, iman yang betul, kepercayaan yang betul. Ciri yang kita pegang itu menepati dengan yang sebenar. Orang panggil iman yang sahih. Apabila kita pegang secara jazam, secara tetap, tak berganjak walaupun apa pun berlaku. Sebab tu apabila bertemu dengan ayat yang mutasyabih yang boleh mengelirukan, kena takwil. Kenapa? Kerana kita pegang dan hati kita mesti Nabi amanah. Nabi tidak akan khianat. Apa amanah ni tuan-puan? Kita tengok. Adakah ulama kita bagi takrif?
Ni bagi. Amanah erti amanah kepercayaan. Amanah itu kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Orang yang boleh dipercayai. Orang yang boleh dipercayai. Itu bahasa. Apa makna dari sudut istilah terma syarak? Apabila kita sebut amanah, terma syarak itu yang kita mesti tahu. Refer kepada makna dari sudut syarak, bukan bahasa. Kalau dari sudut linguistik, dia merujuk kepada orang yang boleh dipercayai. Apa makna orang yang boleh dipercayai? Itu makna itu merujuk pada terma syarak. Jadi kita terbayar di minda kita tuan-puan, apabila sebut amanah, dia merujuk kepada orang yang boleh dipercayai. Itu dari segi linguistiknya, bahasanya. Tetapi maknanya tuan-puan, iaitu orang yang melaksanakan, orang yang boleh dipercayai ini ialah orang yang melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala, sama ada perintah dalam bentuk wajib ataupun perintah dalam bentuk sunat, dan meninggalkan segala bentuk larangan, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh ataupun khilaful aula. Ini standard bawah makruh. Ini amanah. Sebab itu apabila kita bertemu, kita pegang betul-betul Nabi bersifat amanah. Nabi tak khianat. Tak khianat itu ciri ada pada Nabi. Apa maksud amanah? Amanah ini Nabi akan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk yang wajib ataupun dalam bentuk yang sunat. Dan Nabi akan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk yang haram ataupun bentuk yang makruh ataupun bentuk khilaful aula. 3 jenis larangan. Larangan haram, larangan yang bawah makruh, larangan yang last sekali ialah khilaful aula. Aulanya jangan buat, Nabi tak akan buat. Seperti apa khilaful aula tuan-puan? Seperti membasuh najis menggunakan air zam-zam. Aulanya jangan membasuh najis menggunakan air zam-zam. Nabi tidak akan melakukan. Basuh kencing dengan air zam-zam, khilaful aula. Basuh berak dengan air zam-zam, khilaful aula. Membasuh kotoran-kotoran dengan air zam-zam, khilaful aula. Nabi tidak akan buat. Jangan kata haram, jangan kata makruh, khilaful aula pun Nabi tinggalkan. Kita pula terbalik, haram pun kita bedal, makruh lagi banyak bedal, khilaful aula tak heran. Khilaful aula kita tak heran. Kenapa? Apa nak heran khilaful aula? Makruh pun kita hentam, yang haram pun kita bedal. Itu manusia biasa, bukan Nabi. Nabi kalau haram dia tak akan buat. Sama ada dengan lupa, Nabi tidak dilupakan oleh Allah Ta'ala, ataupun sedar. Sedar ataupun lupa, Nabi tak buat. Apabila kita bertemu dengan ayat Nabi melakukan perkara haram, itu mesti ditakwil. Itu secara zahirnya, tetapi hakikatnya Nabi tidak melakukan perkara haram. Mana contoh dia tuan-puan? Di bawah itu dia akan bagi contoh. Bertemu dengan ayat la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minal zalimin. Nabi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam, jangan kamu hampiri pokok ini. Tiba-tiba Nabi Adam bukan saja hampir, bahkan Nabi Adam ngap sekali. Nabi akan makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adakah larangan itu real pada hakikatnya, ataupun pada zahirnya larang, pada realnya, pada hakikatnya bukan larang, bahkan suruh. Itulah yang kita nak bahas. Kita mesti pegang dulu ciri yang kedua yang ada pada Nabi. Nabi ini amanah. Nabi tidak akan khianat. Kerana mustahil itu khianat, tak khianat itu istihalah. Baik, kita dah faham makna amanah tuan-puan. Kemudian kita baca makna dalam versi ataupun dalam gaya bahasa kita. Bahasa kita dah faham. Maknanya, makna orang yang boleh dipercayai. Maknanya makna kepercayaan. Orang yang boleh dipercayai, Allah pelihara mereka itu. Allah jaga. Allah jaga Nabi dan Rasul. Allah pelihara mereka itu daripada buat apa-apa yang ia Allah tegah apa-apa. Allah Ta'ala pelihara, jaga mereka itu, Rasul dan Nabi ini, daripada buat melakukan apa-apa yang ia Allah Ta'ala larang. Sama ada yang sudah ditegah, sama ada larangan itu, apa-apa larangan yang telah dicegah oleh Allah Ta'ala, ada cegah makruh ataupun haram, atau yang lagi akan dicegah, ataupun larangan itu akan datang, bakal akan dilarang dan dicegah oleh Allah Ta'ala, juga ditinggalkan oleh Nabi kita. Sama ada ketika sudah balik Nabi kita, waktu Nabi kita balik, atau belum balik. Ketika mana Nabi kita
bayi. Ketika mana Nabi kita kanak-kanak, ketika Nabi kita belum balik, juga dijaga oleh Allah Ta'ala karakter mereka, perbuatan mereka, walaupun kanak-kanak, walaupun bayi. Inilah i'tiqad yang kita kena pegang. Sama ada sudah jadi Rasul ataupun belum jadi Nabi. Kenapa ulama kita takmin, mengumumkan ciri yang ada pada Nabi? Belum balik, Nabi tak akan buat perkara haram, perkara makruh, sama ada dia belum balik ataupun telah jadi balik, ataupun belum jadi Nabi, ataupun selepas jadi Nabi. Kenapa umum? Kerana ada hujah-hujah dan argument yang dibuat oleh beberapa kumpulan mengatakan Nabi Adam AS ini melakukan dosa itu sebelum dilantik menjadi Nabi. Tidak. Walaupun sebelum dia ditabal menjadi Nabi, tetap Nabi kita akan, Nabi Adam AS tidak akan melakukan perkara yang haram. Walaupun belum ditabal menjadi Nabi. Walaupun belum diutuskan menjadi Nabi. Walaupun belum dilantik menjadi Nabi. Inilah i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti kita pegang. Jangan baca tafsir tanpa ilmu akidah. Jangan baca tafsir sebelum kita faham dan hadam tentang ilmu asas, ilmu akidah dan ilmu fiqh. Kerana apa tuan-puan? Kerana kesan yang besar kepada akidah kita. Tanpa kita belajar ilmu akidah secara mantap, secara bersistem, secara bermodul, tiba-tiba kita berani untuk mentafsirkan Quran tanpa refer kepada pandangan para ulama kita. Itu bahaya tuan-puan. Ingatan untuk kita dan ingatan untuk kita semua tuan-puan, supaya selamat akidah kita. Jangan nisbah kesalahan ini kepada Nabi kita. Walaupun ada tafsir-tafsir secara zahir dia menisbahkan, itu secara zahir. Hakikat kita kena faham. Bahkan sama ada sudah jadi Rasul atau belum jadi Nabi. Dan Rasul sama ada tegah haram ataupun cegahan makruh. Nabi kita tak akan buat. Sama ada haram, cegahan makruh, ataupun bahkan khilaful aula pun mereka itu Rasul-Rasul tiada buat perbuatan yang khilaful aula. Apa contoh khilaful aula? Banyak tuan-puan. Contoh yang kita sebut tadi, membasuh najis dengan menggunakan air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang paling mulia yang Allah berikan air di muka bumi ini. Banyak air di muka bumi tuan-puan, tetapi yang mulianya di sisi Allah Ta'ala ialah Zam-Zam nama dia. Hanya kesemua yang mereka itu buatnya, kesemua para Nabi dan para Rasul yang buatnya, diberi pahala bagi hak mereka itu. Semua perbuatan Nabi diberi pahala. Semua perbuatan Nabi ni tuan-puan ada pahala. Walaupun kita tengok nampak makruh, Nabi buat makruh. Nabi tak buat haram. Nabi tak buat makruh. Tetapi ada yang Nabi buat. Contoh, itu Nabi nak tunjuk hukum makruh, Nabi tak akan buat banyak kali. Biasanya Nabi buat sekali. Ada riwayat mengatakan 2 kali. Apa dia tuan-puan? Iaitu kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri ini Nabi melarang. Tetapi larangan Nabi itu adakah larangan haram ataupun makruh? Maka sahabat Nabi boleh faham larangan itu bukan haram, makruh, berdasarkan kepada praktikal yang Nabi buat. Nabi pernah kencing dalam situasi yang terdesak. Nabi kencing berdiri, melamban dan menandakan bahawa larangan itu bukan haram tetapi makruh. Maka Nabi kencing nak tunjuk perbuatan makruh itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi nak mengajar hukum pada umat dia. Dan tiada mereka itu buat, yang melakukan perkara yang ditegah itu dengan sengaja ataupun dengan lupa. Adapun jika dikata oleh orang, ada orang kata, ada nas Quran, ada nas teks yang jelas dalam Quranul Karim, Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam buat yang Tuhan tegahnya itu dengan lupa. Ada argument yang dibuat. Setengah orang mengatakan Nabi Adam memakan buah khuldi itu dengan lupa, maka tidak menjadi kesalahan. Maka kita jawab, kita ni bukan penulis, kita ni ulama. Maka ulama jawab, ulama kita merujuk pada ulama kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah Nabi Allah Adam. Ini beradab dengan Nabi tu pun jangan panggil Adam direct kat dia, jangan panggil Muhammad direct. Ni kena ada adab dengan Nabi. Anda tengok penulis kita beradab.
Maka kita jawabnya adalah Nabi Allah Adam. Tak sebut Adam terus. Ada setengah kita, maka kita jawabnya adalah Adam. Terus sebut Adam. Dia tu title paling tinggi, tuan-tuan. Nabi kita Muhammad title paling tinggi. Ini bapak kita, Nabi Adam. Tiba-tiba kita panggil Adam saja, tuan-tuan. Bapak kita sendiri pun tak panggil nama. Jaga beradablah dengan Nabi. Maka kita jawabnya adalah Nabi Allah Adam alaihimussalam buat, yakni makan buah khuldi dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegah. Kalau dah dia lupa, maknanya Nabi Adam tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalaulah dia kata, kita nak sokong yang dia kata Nabi Allah Ta'ala, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ini melakukan larangan ini dengan lupa. Kalau dia buat dengan lupa, maka tidak menjadi kesalahan ke atas Nabi Adam buat dengan lupa. Maka kita dah baca. Maka kita jawab. Maka kita jawabnya Nabi Allah Adam buat, yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahnya. Apakah makan dengan lupa? Dan jikalau makan dengan sengaja sekalipun, tidaklah dikatakan buat yang ditegahnya. Jangan kata lupa. Kalau dia makan dengan sengaja, Nabi Allah Adam AS sengaja dia makan, bukan makan dengan lupa, pun tak menjadi kesalahan. Kenapa? Kerana, ni jawapan dia, ni apa yang sebenar. Kerana perkara yang makan buah khuldi itu bukan ditegah pada hakikat. Inilah yang sebenar, pahaman yang kita kena pegang mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pada hakikat, bukan pada zahir. Pada zahir memang salah. Salah pada zahir nampak. Sebab itu ilmu Quran, bahasa Quran, kita tak boleh baca pada zahir. Tak boleh faham pada zahir. Tak boleh ambil makna pada zahir. Itu bahaya. Kerana perkara ini makan buah khuldi itu bukan ditegah, bukan dilarang pada hakikat. Sebenar di sisi Allah Ta'ala, itu hakikat. Di sisi Allah Ta'ala, makan buah khuldi itu, Nabi Adam makan bukan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala, bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya ditegah pada zahir sahaja. Zahir nampak cegah. Adapun firmanullahu Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarah, artinya janganlah hampir kedua kamu, yakni janganlah makan kedua-dua kamu akan buah ini, akan buah khuldi ini. Maka ayat ini wajib takwil. Wajib takwilnya, takwil ayat ini, yakni nak takwil macam mana, nak pusing macam mana, nak ejas macam mana, rupa cegah jua, yakni yang kita kena takwil, kena ejas. Maksud yang kata cegah, la taqrabah. Kita belajar bahasa Arab basic, tuan-puan, la semua kita kata larangan. Tak ada dah la lain, tak ada dah la pilihan, tak ada. Yang kita tahu la ni jangan itu adalah jangan larangan. Sedangkan larang banyak lagi makna larangan, makna jangan. Sebenarnya apa? Sebenarnya di sini, la di sini, jangan di sini adalah jangan merujuk kepada pilihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam pilih untuk makan mengikut perintah Allah Ta'ala, kerana Allah berikan pilihan kepada Nabi Adam. La di sini dia panggil la pilihan. Apa makna pilihan? Kalau kamu nak duduk dalam syurga, kamu jangan makan buah khuldi. Kalau kamu nak kekal dalam syurga, jangan kamu makan buah khuldi. Kalau kamu nak keluar daripada syurga, makanlah buah khuldi. Maka apa yang Nabi Adam pilih? Nabi Adam seorang yang fatanah, seorang yang cerdik. Dia memahami ayat-ayat dan bahasa-bahasa Quran. Ini dia panggil mujtahid. Kita mujtahid mutlak ni, tuan-puan. Orang yang boleh faham bahasa Quran, orang boleh faham bahasa hadis. Ini Nabi, dia boleh faham bahasa Quran. Adapun kita ni yang tak faham bahasa Quran dan tak faham bahasa Nabi. Adapun Nabi, tuan-puan, dia faham bahasa Quran. Dia faham bahasa murab kepada apa yang Allah nak. Maka apa yang Nabi Adam pilih untuk turun, tak nak duduk. Kerana ini bukan syurga yang sebenar. Kalau syurga yang sebenar, Nabi Adam tahu mesti ada bidadari. Sedangkan yang syurga dia duduk itu adalah syurga yang tidak sebenar. Syurga majazi sahaja, bukan yang sebenar. Sebab itu kalau nak syurga yang sebenar, dia kena turun ke dunia. Kerana dunia itu adalah wasilah
perantaraan untuk sampai kepada syurga yang sebenar, maka dia pilih untuk makan buah khuldi supaya Allah turunkan dia di dunia untuk capai ke syurga yang sebenar. Itulah dia pentakwilan yang sebenar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. La di situ, larangan di situ, larangan pada zahir sebenarnya merujuk kepada pilihan antara nak kekal di syurga, makanlah, jangan makan. Kalau kamu nak keluar daripada tempat ini, maka makanlah. Bukanlah tegah pada hakikat, bukanlah larangan pada hakikat yang sebenar. Hanya disuruh ia Nabi pilih. Ni cerita dia. Hanya disuruh ia Nabi Adam alaihissalatu wassalam memilih. Jika kamu hendak kekal dalam ini syurga, maka jangan makan buah khuldi. Kalau kamu nak kekal dalam syurga, la taqraba, jangan kamu makan. Jangan kamu hampir pokok ni, dengan maksud jangan kamu makan. Dan jika kamu nak keluar ke dunia, makanlah. Ini perintah. Pilih untuk makan, bermakna Nabi Adam alaihissalatu wassalam memilih untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak salah. Nabi Adam makan itu tidak salah. Maka Nabi Adam makan, maka diberi pahala bagi haknya, bagi hak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kerana ia Nabi Adam makan itu mengikut kehendak Tuhan. Dan mengikut Tuhan suruh ia pilih, maka jadilah pada hakikat ia Nabi Adam alaihissalatu wassalam buat yang disuruh, bukan buat yang ditegahnya. Bukan buat yang ditegahnya, yang ditegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana wajib Rasul-Rasul itu bersifat dengan amanah. Bersifat dengan amanah. Wajib bagi Rasul bersifat dengan amanah. Kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengikut arahan Allah, mengikut perintah Allah. Allah beri pilihan kepada dia. Kalau kamu nak duduk dalam tempat ini, kamu makan, ataupun kamu nak keluar daripada tempat ini, kamu nak ke dunia, maka kamu makanlah. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam memilih untuk makan. Maka di sinilah Nabi Adam pada hakikatnya, pada realiti yang sebenarnya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam melaksanakan perintah Allah. Kenapa dia laksanakan perintah Allah? Dia tidak akan melanggar perintah larangan Allah, kerana dia bersifat dengan amanah. Apa dia amanah? Orang yang boleh dipercayai. Apa makna orang yang boleh dipercayai? Dari sudut terma syarak, orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk yang wajib ataupun dalam bentuk yang sunat, dan orang yang meninggalkan segala bentuk larangan Allah Ta'ala, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh ataupun khilaful aula. Maknanya di sini tuan-puan, tetaplah mesti Nabi Adam alaihissalatu wassalam, nabi-nabi lain, seluruh nabi-nabi lain, bukan saja nabi kita, nabi-nabi lain 25 itu bersifat dengan amanah, bersifat dengan orang yang boleh dipercayai. Maka rumus akal kita decide mesti ada pada semua nabi-nabi ciri amanah, iaitu orang yang melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Serta tuan-puan, amanah dan satu lagi, dia combine dia lawan dia, dan mustahil khianat. Dan mustahil khianat. Apa dia khianat? Benda yang tidak layak bagi Nabi, itu mustahil. Mustahil ni benda yang tidak layak bagi Nabi, ciri yang tidak layak ada pada Nabi. Apa dia khianat? Khianat ni apa? Khianat ini orang yang tidak boleh dipercayai, orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah dengan perintah Allah, orang yang tidak amanah dengan larangan Allah. Allah kata jangan, dia buat. Allah kata makruh, dia buat. Allah kata haram, dia langgar. Ini ialah orang yang khianat. Bukan Nabi, tetapi umat Nabi-Nabi. Kitalah orang yang selalu khianat dengan larangan Allah. Allah kata larang, Allah kata jangan. Jangan itu haram, kita buat. Jangan itu makruh, kita buat. Jangankan khilaful aula kita buat, haram pun kita buat, makruh pun kita buat. Itulah karakter kita, ciri kita, tidak amanah. Adapun Nabi kita, dia amanah dengan maksud dia tak khianat. Khianat itu tak layak, istihalahnya adalah tak khianat. Kenapa Nabi amanah? Kerana dia tak khianat ada pada Nabi kita.
Bukan saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi seluruh nabi-nabi yang 25 juga mempunyai sifat yang sama. Dan mustahil khianat dengan dalil aqli dan dalil nakli dan ijma' ulama. Hujah dia yang kata mustahil khianat, tak boleh Nabi kita nak khianat, berdasarkan dalil akal kita fikir, cara kita fikir dengan akal kita, dan juga dalil amanah ini dari sudut naqal, dari sudut naqli yang dinakalkan daripada Quran dan hadis yang menceritakan bahawa Nabi ini seorang yang amanah, dan ijma' seluruh ulama. Baik. Bermula dalil akli itu. Ni cara fikir. Nabi kita tak boleh nak khianat. Nabi kita tak boleh nak khianat. Maka cara fikir macam mana? Kita mesti kata Nabi amanah, tak boleh khianat. Sekiranya Rasul khianat, melakukan perkara yang dilarang, ni cara fikir dia panggil. Hujah akli ni tuan-tuan, cara kita fikir, kemudian result terakhir itu kita tutup dia dengan apa? Mesti Nabi kita amanah, tak boleh nak khianat. Kenapa? Kalaulah, tu dia panggil cara fikir tu, kalau tu dia panggil cara nak analisis dengan akal untuk menetapkan bahawa Nabi mesti amanah, tak boleh khianat. Kenapa tak boleh khianat? Andaian kalau Nabi khianat, Rasul khianat, melakukan perkara yang dilarang, nescaya jahil Tuhan. Nescaya Tuhan akan jadi jahil. Kenapa? Kerana mengambil pesuruh dia, mengambil wakil dia, mengambil utusan. Wakil ni utusan, yang ni Nabi. Orang yang khianat, maka jahil Tuhan itu mustahil. Kerana apa? Kerana Allah mesti bersifat dengan ilmu. Itu cara fikir yang pertama. Cara fikir pertama. Baik, kita tengok cara fikir yang dibawa oleh ulama. Jika rasul-rasul itu khianat, buat yang ditegahnya, nescaya jahilah Tuhan. Tiada tahu ambil pesuruhnya. Yang ni orang yang tiada khianat. Dia ambil pesuruh wakil dia, orang yang khianat. Dan jahil Tuhan itu mustahil. Maka jahil Tuhan tu pun mustahil. Ini cara fikir yang kita dah sebut awal tadi. Kita baca je. Ataupun engkau kata, kita andai. Jika khianat mereka itu dengan buat yang ditegah yang haram atau yang makruh, nescaya terbalik perkara yang haram atau perkara yang dimakruh itu. Jadi terbalik. Kalaulah Allah Ta'ala ini, Nabi ni pakat khianat semua, benda yang Allah larang tu dia buat, benda yang Allah makruh pun dia buat, benda yang haram pun dia buat, jadi terbalik. Terbalik apa? Terbalik benda hak haram itu jadi benda hak suruh pula. Seolah-olah lagu tu di sisi kita. Tu. Nescaya terbalik perkara yang haram atau perkara makruh itu akan jadi taat. Seolah-olah perkara yang Allah larang itu pula jadi perkara yang taat, perkara yang Nabi buat. Nabi ni, kerana Nabi Allah Ta'ala ni, dia akan buat perkara ketaatan saja. Kalau dia buat semua, haram pun dia buat, makruh pun dia buat, seolah-olah jadi terbalik kok habis. Jadi terbalik kok macam mana? Jadi perkara haram tu jadi perkara taat, perkara makruh pun jadi perkara taat juga. Jadi terbalik ini pada hak mereka itu, pada hak segala rasul. Tetapi at-tali itu, ni kita baca je tuan-tuan, tali ni dari segi ilmu mantik biar. Tetapi tali itu batil, dan apabila batal tali, nescaya batal muqaddam. Biar dulu saya tak hurai sebab ini level yang tinggi sikit di sudut mantik. Maka sabitlah, tetaplah Nabi amanah. Maka sabitlah, tetaplah Nabi itu mesti sifat amanah. Beda naqisnya lawan bagi muqaddam, dan dalil naqli itu firmanullah. Kita baca cepat tuan-tuan. Dalil naqli sudah cukup. Nak berhenti di bawah tu. Kita nak tempat berhenti.
Baik, settle. Jadi cara fikir tu mudah saja, jangan yang istilah payah tu biarkan. Sebab ini istilah mantik. Jadi kita tak berhasrat untuk hurai. Biar dulu kita ambil yang simple dulu tuan-puan. Kita ambil yang simple dulu. Jadi kesimpulan cara fikir, kita nak menolak bahawa Nabi tidak akan khianat. Kalau Nabi khianat, dia akan jadi apa tuan-puan? Kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima. Itu dipanggil mustahil. Kenapa? Mudahnya ambil yang simple yang kita sebut tadi, cara fikir pertama tadi, sekiranya Rasul khianat melakukan perkara yang dilarang, nescaya jahil Tuhan. Ambil yang simple saja. Nescaya Tuhan jahil mengambil Nabi yang khianat. Maka jahil Tuhan tu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana Allah bersifat dengan ilmu. Allah bersifat dengan tahu. Allah bersifat dengan tak jahil. Jahil tidak ada pada Allah. Kerana Allah ini tak jahil. Baik, saya itu cara fikir yang simple saja. Dan berkata kat mana? Maka tetaplah firmanullah ta'ala, dan dalil naqli. Mana dalil naqal yang dinakalkan daripada Quran? Firmanullah ta'ala rasulun amin. Artinya Tuhan mengaku dan berkata Rasul itu amanah. Tuhan declare, dia mengaku, dia utuskan Rasul yang bersifat dengan amanah. Mana mungkin Rasul boleh khianat? Kerana ini pengakuan ni dibuat oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah dia menyalahi. Kalau Rasul itu khianat, dia akan menyalahi perutusan Allah. Akan menyalahi pengakuan Allah Ta'ala yang Allah jelas mengaku Rasulun amin. Utusan yang aku utuskan kepada manusia ini berciri dan bersifat dengan aminun, iaitu amanah. Ini declaration yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalaulah perbuatan Rasul menyalahi dengan apa yang diakui diakui oleh Allah Taala, maksudnya Allah Taala itu jahil. Kenapa? Dia buat benda yang tidak tidak sama dengan apa yang ada dari ilmu dia. Itu dia panggil jahil. Nescaya dan berkata Rasul itu amanah. Artinya Tuhan mengaku apa yang Tuhan mengaku, dan Tuhan berkata Rasul itu amanah. Maka tafriq. Maka jika Rasul itu khianat, apa dia khianat? Badal dia buat yang ditegahnya. Nescaya, jawab jika. Nescaya jadilah Tuhan itu bohong. Dah dia kata dah Rasul ini amanah. Dia mengaku dah ni aku utuh pada kamu ini wakil yang amanah. Tiba-tiba wakil dia khianat. Tak ke pembohong Allah Ta'ala. Nescaya jadilah Tuhan itu bohong. Dan bohong Tuhan itu mustahil. Yakni bohong satu sifat yang hina, satu sifat yang keji, satu sifat yang lekeh, yang tidak layak, yang tidak ada pada Tuhan. Maka tetaplah amanahnya. Ini dia nak buat conclusion, nak bagi kita kena tetap kejap, nak bagi nampak tak boleh untuk Nabi kita khianat. Tu cara fikir. Maka tetaplah amanahnya amanah Nabi. Dan apabila tetap amanahnya amanah Nabi dan Rasul itu, nescaya mustahil khianatnya khianat para Nabi dan Rasul. Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi. Ini kena sambung lain ke? Sekejap tengok mana dia punya noktah dia. Baik, satu berhenti tuan-puan. Kita berhenti sebab ada huraian sedikit. Kalau kita nak baca terus pun tak berapa nak puas hati tanpa huraian. Dia wakaf yang sebenar, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad tabligh. Itu ciri yang ketiga. Tabligh itu ciri ketiga. Tabligh. Dan yang keempat fatanah, dia lebih mudah, dia tak banyak isu. Kita berhenti isu penutup kepada amanah ini. Satu isu lagi, iaitu dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegak itu belum jadi Nabi. Macam mana kita nak jawab? Bagaimana ulama jawab argument tersebut? InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung minggu depan. Kita akan sambung minggu depan. Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegak itu. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Dan jika engkau kata itu, di bawah sekali.
InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu belum jadi Nabi, macam mana cara ulama Ahlussunnah Jemaah jawab argument tersebut yang ada di dalam tafsir-tafsir, setengah tafsir yang ada tokoh tambah daripada Israiliyat. Itulah kita kena ada ilmu usuluddin untuk filter, untuk tapis kisah-kisah dan cerita-cerita yang biasa kita dengar. Walaupun dari sudut zahirnya memang zahir cegahan, zahir larangan, tapi kita mesti faham dari sudut hakikat yang sebenar. Kerana Quran itu tak boleh untuk kita tafsirkan berdasarkan zahir sahaja, kerana Quran itu dia mengandungi makna yang hakiki ataupun makna yang zahir dan juga makna yang hakikat. Dia ada makna hakikat yang makna hakikat yang sebenar. Kerana Quran itu dia mempunyai nilai kesusteraan yang tinggi ataupun dia panggil nilai estetika yang tinggi bahasa dia. Tinggi tak tinggi bahasa Quran tuan-puan, sehingga para sastrawan Arab yang pakar dalam bidang syair, pakar dalam bidang puisi Arab, yang terkenal dengan bahasa pujangganya yang hebat, juga tak mampu memahami Quran. Turunnya Quran sehingga mereka merasakan wow, mereka merasakan ajaib, mereka merasakan luar biasanya bahasa Quran. Ketinggian nilai estetika yang ada pada bahasa sastra Quran itu sehingga sehingga boleh menghilangkan, boleh menjatuhkan bahasa-bahasa sastra Arab yang digunakan oleh mereka. Ini walaupun mereka masa waktu itu tuan-puan, sebelum Quran diturunkan, kondisi masyarakat Arab, mereka sangat berbangga dengan bahasa ketinggian bahasa sastra yang ada pada mereka. Apa saja mereka nak luahkan, mereka akan luahkan dalam bentuk syair, mereka tuahkan dalam bentuk puisi. Mereka nak hantam orang, mereka nak jatuhkan kredibiliti orang, mereka nak jatuhkan maruah orang, mereka akan menggunakan puisi. Mereka akan baca puisi itu di pasar-pasar. Mereka baca di puisi itu di pentas-pentas utama, didengar oleh pengikut-pengikut mereka. Mereka saling berbangga dengan kecantikan, kelunakan, ketinggian bahasa yang mereka karang. Tetapi turunnya Al-Quran dalam bahasa yang tinggi yang mereka sangat terpukau. Sangat takjub dengan bahasa Quran. Orang Arab sendiri sangat takjub dengan bahasa Quran, sehingga mereka tak mampu untuk menerokai nilai sastra yang ada pada Quran. Sebab itulah tuan-puan, kita orang Melayu lebih-lebih lagi jangan memahami Quran berdasarkan bahasa secara literal saja, secara linguistik saja, tanpa kita refer kepada para ulama kita yang menafsirkan Quran dari sudut hakikat yang sebenar. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Terima kasih banyak kepada tuan-puan yang memeriahkan majlis kita pada pagi ini seperti biasa. Setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga 11 pagi, dah lebih 11 lebih dah tuan-puan. Kita agenda mingguan kita iaitu pengajian online Paku Iman. InsyaAllah kita cuba konsisten sehingga khatam tuan-puan tak lama dah, mungkin dalam 5 ke 6 siri akan kita khatam. Untuk kita cuba habiskan modul asas ini, basic asas ini, sehingga kita dah ada basic dalam dalam akidah kita, akidah yang smart, akidah kita, akidah yang tersusun dan bersistematik. Kenapa? Kerana modul kita dalam bentuk yang sistematik, bermula daripada iman yang pertama, rukun yang pertama, sampailah rukun yang ke-6, semuanya dihurai cara mudah untuk kita faham. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan minggu depan jam yang sama, InsyaAllah. Dan sekali lagi tuan-puan, kita ucapkan ribuan terima kasih banyak ajarakumullah kepada pihak penganjur Gen Anak Muda kita yang bertukar lumus menyusun program untuk manfaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum ya karim. Terima kasih sama-sama semua. Alaikassalam kepada yang memberi salam dan sama-sama kepada yang mengucapkan terima kasih. Jazakallah. Afwan katsir wa iyyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.